Fikirlah. Ini pun boleh dikira sebagai sabotaj juga. Mungkin kerajaan boleh fikirkan. Kalau agak MBSB dan juga BSN yang dah diberikan mandat oleh kerajaan tidak boleh membantu untuk memudahkan rakyat untuk dibantu oleh kerajaan melalui proses pinjaman yang mencagarkan duit KWSP ni, maka mungkin boleh lihat balik sama ada chairman ke CEO ke, adakah mereka ini bersama kita ataupun tidak, atau sengaja nak sabotaj. Benda ni perlu diperhatikan dan diperhalusi. Kalau ada duri dalam daging, kita kena keluarkan duri dalam daging ni. Kita tak boleh biarkan benda-benda macam ni berterusan. Bila mereka dah dipilih oleh kerajaan, sewajarnya mereka membantu untuk menjaga nama baik kerajaan. Bukan mereka pula menyebabkan orang membenci kerajaan, yang mengadakan syarat yang melampau-lampau, MBSB dan BSN, tetapi yang mendapat bala, yang dimaki hamun oleh rakyat, akhirnya kerajaan. Jadi pastikan kena mempermudahkan. Okey? Okey tu. Ya. Kalau kita lihat hari ini satu lagi isu besar lah yang digunakan oleh Ikatan Nasional tentang kadar OPR yang naik. Jadi boleh ke kalau kita tekanan komunikasi? Ini satu lagi perkara yang saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim kena perhati betul-betul. Bukan setakat Ketua Hakim Negara lantikan Mahathir, bukan setakat Peguam Negara lantikan Muhyiddin. Benda ni perlu diperhati. Governor Bank Negara ni pun kita kena perhati betul-betul. Governor Bank Negara ni orang yang melindungi ZT. Daripada tahun 2015 lagi, bila mana pihak berkuasa Singapura memberi signal tentang duit yang masuk dalam akaun keluarga ZT, Governor ni dia tahu benda ni. Dan inilah Governor yang dilantik oleh Tun Dr. Mahathir. Kita tak boleh biarkan mereka ini buat polisi sesuka hati yang membebankan rakyat. Sebab memang betul lah seperti mana yang YB Rafizi cakap, OPR ini yang menentukannya bank negara. Tetapi sekiranya orang yang diamanahkan menjaga bank negara ini, polisi-polisinya akhirnya menyebabkan rakyat membenci kerajaan, sewajarnya ianya juga perlu diberikan perhatian yang serius oleh pihak kerajaan, khususnya oleh Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya anggap dalam keadaan rakyat hari ini tenang, kita kena faham bahawa kuasa membeli rakyat hari ini berada di tahap yang sangat parah. Berada di tahap yang sangat parah. Kalau kita lihat dividen yang diberikan oleh tabung haji pun 3.1 is very low. Kita boleh faham ini berpunca daripada tahun lepas, bukan tahun ni, bukan tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ni, ianya daripada tahun yang sebelumnya. Namun keadaan semasa hari ini akibat daripada tonggang langgangnya negara, bila kita tidak ada orang yang betul seperti Mahathir dan juga Muhyiddin mentadbir ekonomi negara ni. Kerosakan yang berlaku ni memberi kesan yang parah kepada rakyat. Dan kita lihat nak memulihkan tu, ianya memakan masa yang pasti akan menjadi sangat lama. Sementara tu kerajaan kena cari solusi-solusi yang boleh mengurangkan impak kepada rakyat. Dan OPR ini kalau naik, kita akan lihat jumlah yang perlu dibayar dalam bentuk pinjaman perumahan, jumlah yang perlu dibayar dalam bentuk pinjaman peribadi. Orang yang pinjam peribadi dengan bank rakyat contohnya, ada yang pinjam nak kahwin, ada yang pinjam nak buat itu, nak buat ini, mulakan perniagaan dan sebagainya. Kalau beban mereka nak bayar balik hutang ini bertambah,
akhirnya yang akan kena maki kerajaan juga. Kan? Ini kerajaan kena teliti. Jadi kena pantau juga government bank negara ni supaya mereka ni tak membuat keputusan kan sesuka hati tanpa mengambil pertimbangan terhadap kesannya terhadap rakyat, yang akhirnya yang akan menerima implikasi dia ialah kerajaan itu sendiri. Kena hati-hati, kena perhatikan betul-betul. Okey. Okey tak kan? Ya. Akibat kesan daripada OPR ni kan, ada setengah yang memang sudah terbeban dengan hutang. Sukatan faedah akan meningkat. Wajarkah satu kerajaan membuat satu usaha bagi membantu? Ada orang ni dah memang tak dapat kerja, ekonomi ni dulu dia buat beli rumah contoh sejuta tu. Kan dulu dia kerja okey pun semua, tapi bila Covid merosakkan bisnes dia habis dengan hutang, hidup dia bini cerai-berai, family. Jadi wajarkah satu inisiatif kerajaan buat untuk membantu, memberi peluang hidup yang kedua pada mereka-mereka ni? Saya nampak sekarang ni kerajaan kena gather pandangan-pandangan, idea-idea baru. Kerana kerajaan kena start diversify our source of income. Kena cari jalan macam mana kita boleh mempelbagaikan sumber pendapatan. Tidak boleh hanya bergantung kepada kutipan cukai yang sedia ada, cukai langsung, cukai tak langsung. Tidak boleh hanya bergantung pada industri yang sedia ada. Mungkin kena fikir di luar kotak. Contoh dulu kita lihat zaman Allahyarham Tun Razak, kita ada contoh macam rancangan Felda kan, di mana kita buka tanah-tanah baru, kita bagi apa ni peluang untuk rakyat meningkatkan pendapatan dia. Ada satu industri mereka buat apa yang dipanggil sebagai mereka buat rancangan Felda, kemudian Felkra dan sebagainya kan. Jadi sekarang ni saya nampak ada banyak peluang-peluang lain, terutamanya dalam usaha kita nak memastikan kita punya sumber makanan ini kan. Mungkin dah tiba masanya kerajaan fikirkan untuk buat macam Felda, macam Felkra tapi dalam bentuk contohnya aquaculture Kita masih lagi ada tanah, terutamanya di Sabah, terutamanya di kawasan-kawasan yang macam Pahang, daripada semua bertukar menjadi ladang musangking dan sebagainya. Mungkin kita buka satu rancangan, tetapi bukan rancangan Felda, rancangan aquaculture, di mana peternakan ikan, peternakan udang, peternakan ada juga macam contoh macam di Langkawi, dia lebih gamat yang berbentuk perubatan, tetapi kita juga boleh buat gamat yang orang makan ni pun ada ni sebenarnya, yang harga dia cukup tinggi, ataupun daripada kita fikir tentang nak import telur dan sebagainya, mungkin dah tiba masanya kita buat rancangan sama macam Felda ni, tetapi bertumpu kepada produk-produk penternakan tertentu, yang bak kata orang tu macam dulu, mungkin kerajaan pernah usaha untuk buat national feedlot, mungkin bila bagi pada syarikat tertentu, benda ni belum berjaya, maka mungkin dah tiba masanya kita ada satu rancangan macam Felda, di mana kita bagi tanah, kita bantu dari segi baka yang baik untuk diternak oleh mereka-mereka ni, kita buat sama macam Felda. Jadi ini pun secara tak langsung mewujudkan peluang pekerjaan, dan saya nampak ini akan banyak membantu daripada mengelakkan anak-anak muda kita
daripada berhijrah ke bandar-bandar. Kita boleh tukar konsep. Kalau dulu kita ambil orang, kita tak ada fikir tentang latar belakang pendidikan dia. Sekarang ni kerajaan pun dah memperkasakan TVET dan sebagainya. Betul tak? Jadi sewajarnya ada macam inter-agency link up ini yang boleh membuat penyelarasan. Contohnya orang-orang yang belajar di pusat-pusat latihan TVET ni semua, akhirnya dengan kelulusan yang mereka ada tu, mereka boleh dapat tanah, sama ada untuk buat perkara-perkara yang berkaitan dengan teknologi TVET yang mereka buat, ataupun mereka yang mungkin belajar tentang penternakan ikan dan sebagainya, macam mana cara untuk buat aquaculture dalam skala yang besar. Ada setengah-setengah negara ni, dia punya aquaculture ni 100 km kali 100 km. Mungkin kat Malaysia tak ada lah tanah yang sebesar itu macam di negeri China kan. Tapi kita boleh buat dengan skala yang sederhana. Kalau benda-benda macam ni kita start buat daripada sekarang, saya yakin dalam jangka, kalau tak pun 5 tahun, 10 tahun kita akan nampak hasilnya. Kita akan ada rancangan-rancangan aquaculture, rancangan-rancangan ternakan yang boleh membantu untuk menyumbang kepada pendapatan negara, mewujudkan peluang pekerjaan, melahirkan lebih banyak usahawan-usahawan, dan secara tak langsung kita akan dapat memastikan barang-barang keperluan asas kita, makanan kita ni dapat kita hasilkan dengan harga yang lebih berpatutan. Berbanding dengan kalau kita harap dengan semuanya diimport. Benda ni penting lah. Kerajaan kena fikirkan benda ni.